Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Salsabila binti Mbak Sidik dan selaku penyelia saya adalah Muhammad Mustaqim bin Roslan. Hari ini saya ingin membuat satu pembentangan di bawah sebuah kajian penyelidikan yang berkenaan dengan tokoh yang bertajuk Pandangan Yusuf Al-Qaradawi terhadap konsep syirik serta analisis tawakal dan amalan masyarakat Islam di Malaysia. Tanpa membuang masa, saya membawakan pengenalan bagi kajian yang saya buat ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Syirik ialah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua bentuk, sama ada dari segi perkataan, sama ada dari segi pegangan, itu pegangan akidah kita, sama ada dari segi perbuatan, dan sama ada dari segi i'tiqad, iaitu keyakinan hati kita. Namun takrifan syirik ini telah pun diperhalusi, iaitu telah diperjelaskan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam beberapa buah kitab penulisan beliau dengan terjemahan yang lebih bersifat menyeluruh. Okey. Pengkaji ingin mengkaji konsep syirik menurut Yusuf Al-Qaradawi ini kerana apabila melihat kepada konsep-konsep tersebut, ia bertepatan dan bersesuaian dengan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh masyarakat Islam Malaysia di hari ini, yang mana secara tidak langsung dan tidak sedar amalan tersebut boleh membawa kepada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya, kajian ini mempunyai objektif dan persoalan kajian. Objektif kajian saya adalah bertujuan untuk menganalisis konsep syirik menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Manakala persoalan kajian yang terdapat dalam kajian ini adalah apakah pandangan Yusuf Al-Qaradawi terhadap konsep syirik dalam Islam. Okey, yang seterusnya, metodologi kajian. Yang seperti kita tahu, metodologi kajian adalah terdapatnya tiga aspek dan tiga komponen yang penting. Okey, iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data. Sebelum saya huraikan ketiga-tiga ini, terlebih dahulu kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan perancangan umum bagaimana sesebuah kajian itu ingin dijalankan dengan menghasilkan dapatan yang berkualiti untuk dimanfaatkan bersama. Dan metodologi kajian dan strategi-strategi yang telah digunakan untuk mendapatkan maklumat dan data melalui kaedah-kaedah yang tertentu yang terdiri daripada tiga aspek yang telah saya nyatakan tadi, iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data. Yang pertama, saya bawakan reka bentuk kajian. Menurut Creswell, reka bentuk kajian adalah rancangan atau carangan bagi menjalankan kajian yang melibatkan interaksi, iaitu hubungan antara falsafah kajian, strategi penyelidikan dan metod kajian. Manakala, namun begitu, falsafah yang telah digunakan dalam kajian saya ini adalah falsafah interpretif, yang mana falsafah ini berupaya untuk menjelaskan, memahami dan menafsirkan sesuatu makna dan simbol yang dimunculkan oleh responden dalam satu-satu realiti sosial yang dikaji, iaitu analisis lah, melalui analisis. Okey, yang kedua, reka bentuk kajian. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk kajian ni? Seperti yang saya beritahu tadi, dan reka bentuk kajian ini adalah kualitatif. Saya menggunakan pendekatan kualitatif. Okey, Mills dan Huberman berpendapat terhadap kajian kualitatif ini ialah satu reka bentuk kajian yang berasaskan kepada by word and picture, okey, atau satu kajian yang dibuat menggunakan huraian dan pelaporan secara verbatim tanpa sebarang cerapan statistik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan verbatim? Verbatim iaitu dihuraikan satu persatu, iaitu satu ayat
demi satu ayat, dan dari satu fasa demi ke satu fasa. Okey. Manakala kaedah pengumpulan data dan analisis data yang telah digunakan oleh saya sebagai pengkaji dalam kajian ini ialah menggunakan analisis kandungan dokumen. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan analisis dokumen, iaitu proses analisis data ini juga turut merupakan salah satu teknik khusus bagi kajian kualitatif. Maksud bagi analisis data ini, saya telah bawakan pendapat daripada Creswell. Okey, selanjutnya kita pergi ke tajuk poin besar tajuk kajian saya, iaitu konsep syirik menurut Yusuf Al-Qaradawi. Okey, tanpa membuang masa, konsep syirik Yusuf Al-Qaradawi iaitu Yusuf Al-Qaradawi ini memberikan takrifan kepada maksud syirik, dan pendekatan yang digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini adalah lebih terperinci. Okey, maksud terperincinya di mana Yusuf Al-Qaradawi ni dia menterjemahkan syirik ni sebagai menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan sesuatu perbuatan, iaitu seperti menjadikan tuhan-tuhan lain bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya selain Allah ada tuhan lain. Okey. Dan seseorang itu menyembah, mentaati, meminta pertolongan kepadanya, mencintai dan melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Manakala takrifan yang kedua, Yusuf Al-Qaradawi ni, pandangan Yusuf Al-Qaradawi ni hampir samalah dengan pandangan-pandangan ilmuwan-ilmuwan lain yang berkenaan tentang konsep syirik. Okey. Tetapi beliau ni memperjelaskan konsep syirik bahawa syirik ni, yang dimaksudkan syirik adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan sebab Allah, yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya Yusuf Al-Qaradawi berpandangan dalam memberikan konsep syirik. Konsep syirik ini iaitu dengan memaksudkan elemen mentaati dan mencintai Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, di samping melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini jelaslah bahawa Yusuf Al-Qaradawi menhuraikan konsep syirik itu adalah berfokus kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Okey, perbuatan-perbuatan itu seperti amalan-amalan lah yang dilakukan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut telah diperincikan oleh Yusuf Al-Qaradawi seperti menjadikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, lalu seseorang itu menyembah Tuhan itu, lalu mentaati, meminta pertolongan kepadanya, mencintai dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang mirip kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan-perbuatan lain yang mirip kepada syirik telah pun diperjelaskan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam penulisan-penulisan beliau. Maksudnya di sini Yusuf Al-Qaradawi bukan sahaja memberikan konsep syirik saja, tetapi menunjukkan bahawa amalan itu boleh membawa kepada syirik. Kenapa dia boleh buat syirik? Kan dia telah buat amalan tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi ke analisis kajian ini, iaitu analisis tawakal dan amalan yang membawa kepada syirik menurut Yusuf Al-Qaradawi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tawakal menurut Yusuf Al-Qaradawi ini adalah merupakan sebahagian daripada ibadah hati yang paling afdal. Maksudnya ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Okey, apa kaitan konsep syirik dengan hubungannya dengan konsep tawakal, iaitu Yusuf Al-Qaradawi membahagikan syirik itu kepada dua bahagian, iaitu syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi ialah syirik kecil yang mana apabila ia dilakukan oleh seseorang dan lantas meminta keampunan, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun berbeza dengan syirik jali yang merujuk kepada syirik besar, iaitu merujuk kepada sesuatu perbuatan lah. Sesuatu perbuatan. Kalau kita
dapat faham, seperti sihir, seperti perbuatan khurafat lah. Jadi perbuatan-perbuatan tersebut jika lakukan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya kedua-dua jenis syirik ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan haram hukumnya ke atas kita sebagai orang Islam. Okey, contoh yang dibawa oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah berkenaan dengan konsep syirik tersebut, dan hubungan dengan konsep tawakal tadi adalah menjadikan sesuatu yang bernyawa atau tidak sebagai Tuhan, lalu disembah, ditaati dan juga memohon segala hajat dan pertolongan. Bahkan ia mencintai sesuatu itu yang disembah itulah, yang tadi, seolah-olah ia adalah Tuhan. Perkara-perkara ini adalah tidak layak melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan amat bertentangan dengan konsep tawakal tersebut. Maksudnya konsep tawakal ni ada ibadah hati, manakala syirik khafi tadi adalah syirik yang berada di dalam hati. Itu adalah hubungan syirik dan konsep tawakal. Itulah. Okey, jadi seterusnya Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat bahawa tawakal merupakan satu bentuk pengetahuan hati yang berasa cukup terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Maksudnya tak syirik. Orang yang syirik adalah orang yang tidak merasa puas terhadap apa yang dia miliki. Yang kedua, pengkaji telah membawakan, saya sebagai pengkaji membawakan aktiviti pembomohan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan konsep syirik dan konsep tawakal. Itu dilakukan bagi tujuan pembomohan ni dilakukan bagi tujuan merawat penyakit dan memohon bantuan jin untuk mendapatkan sesuatu yang tidak cukup demi memuaskan hawa nafsu manusia. Jadi di dalam aktiviti pembomohan ini, pengkaji telah memberikan contoh perbuatan meramal. Okey, Yusuf Al-Qaradawi memberikan pandangan tentang meramal ini, iaitu peramal ni adalah merupakan suatu kelompok manusia atau tukar ramal dalam menjalankan kegiatan bomoh, itu yang disebut sebagai Al-Kuhan yang bererti dukun atau bomoh, dan Al-Arraf yang bermakna tukar ramal. Tambahnya lagi, kedua-dua maksud yang didatangkan ini adalah membawa syirik dan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya amalan meramal ini tergolong kepada di dalam perbuatan yang syirik. Okey, pengkaji membawakan satu lagi kejadian realiti yang berlaku di Malaysia kita, iaitu begitu banyak kes-kes yang melibatkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilaporkan di dada-dada akhbar dan kebanyakan media masa. Okey, seperti yang kita lihat zaman sekarang semakin tersebar. Okey, yang kedua, perkara ini juga pernah menjadi hangat di Dewan Rakyat pada satu ketika dahulu apabila isu bomoh dibangkitkan oleh salah seorang ahli parlimen Kinabatangan, iaitu Bun Mokhtar Radin. Okey, jadi mana beliau mendakwa kepada kaum wanita lebih cenderung menggunakan khidmat bomoh ni, sehingga ada yang terpedaya kerana terlalu mempercayai doktor moden itu. Walaupun isu ini diperdebatkan dari sisi golongan yang cenderung menggunakan bomoh, namun ahli Dewan Rakyat tetap bersepakat bahawa kerajaan perlu mewujudkan sebuah perundangan yang lebih ketat bagi mengawal aktiviti perkhidmatan bomoh ini. Okey. Seterusnya, kesimpulan yang dapat saya simpulkan di dalam kajian saya adalah hasil dapatan pertama menunjukkan bahawa syirik menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan sesuatu perbuatan, seperti menjadikan tuhan-tuhan lain bersama Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah, mentaati, meminta pertolongan kepadanya, mencintai dan melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga membahagikan syirik tadi, syirik jali dan syirik khafi. Okey, yang lagi hasil dapatan kajian saya adalah yang kedua adalah menunjukkan bahawa tawakal ni merupakan satu ibadah satu ibadah hati yang afdal dan merupakan akhlak yang mulia. Okey, jadi akhir kata kajian saya adalah
badan-badan yang berwajib kerajaan dan swasta perlulah memperkasakan hukuman ke atas pengamal syirik di Malaysia demi menjaga akidah umat Islam agar tidak tersasar jauh dari landasan syarak. Okey. Dan apa? Okey, sebab yang di mana zaman sekarang masalah syirik ini masih berleluasa dan harus ditangani lah. Okey, yang paling terkenal sekali adalah meramal nombor ekor. Perbuatan ini merupakan salah satu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.